Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nah, kita baca doa pelindung pula. Siapa yang baca doa pelindung ini, maka pada pagi hari Allah selamatkan semua keluarganya, harta bendanya, rumahnya daripada kebakaran, daripada kecurian, daripada berlaku kemalangan sampai ke petang. Begitu pula kalau baca waktu petang, dia dilindungi sampai waktu pagi. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah wa ma lam yasha lam la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita semua daripada saat ini sampailah ke petang, bahkan seluruhnya sepanjang umur kita. Ya para jemaah sekalian, sebelum kita mulakan ceramah kita ini, ada permintaan untuk kita bacakan Fatihah, yang di mana seorang hamba Allah daripada Pak Cik, saudara Haji Ayub kita yang baru meninggal dunia. Siapa nama ni Haji Ayub? Abdul Aziz bin Ahmad, yang di mana baru kembali ke rahmat Allah. Semoga Allah merahmati rohnya, mengampunkan dosanya dan menerima amalannya. Dan demikian juga sebelum terlupa kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan anak-anak pelajar kita yang akan berangkat ke Azhar pada esok hari selamat keberangkat dan selamat melanjutkan pelajaran. Dan khususnya kepada anak anda Nur Hidayah binti Khawaja Mu'ainuddin dan Muhammad Faiz Daniel bin Haji Osman. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya tuan-tuan dan puan rahimakumullah, dalam kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah taala yang dinamakan Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dan juga dalam kitab Bidayatul Hidayah telah beliau berkatakan bahawa Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis dengan sanadnya daripada seorang lelaki yang berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Apa dia kata pada Muaz? Ceritakanlah kepadaku seputar hadis yang kau telah dengari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu berkata, lalu Muaz pun menangis sehingga aku menyangka ia tidak akan berhenti menangis. Kemudian dia pun berdiam. Kenapa Muaz menangis? Muaz sahabat Nabi ini, Nabi sayang pada dia. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis. Tetapi ada satu hadis yang sangat menyedihkan. Jadi bila teman ni tanya, ceritakanlah hadis yang kau dengar pada Nabi. Dia pula cerita tu, dia menangis pada Allah. Kerana terasa sangat sedih. Wah, ini special betul hadis ni. Tuan-tuan dengarkan dia tuan-tuan. Apa hadis tu? Maka berkatalah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padaku, wahai Muaz, aku pun menjawab, labbaika bi abi wa ummi. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, kalaulah sekiranya Nabi panggil mereka, dia tak jawab na'am, dia tak jawab ya, tetapi dia jawab labbaik bi abi wa ummi. Apa makna labbaik bi abi wa ummi? Maknanya aku menyahut panggilanmu demi mengorbankan ayah dan ibuku untukmu. Itu maknanya. Maknanya sahabat-sahabat ni dia punya pengorbanan
seluruh jiwa raganya, seluruh harta bendanya, seluruh familynya, hatta ibu ayah dia pun dia sanggup korbankan demi kerana Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini kasih sayang sahabat-sahabat pada Nabi luar biasa tuan-tuan. Jadi bila Nabi dah panggil dia, Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya aku mau memberitahu kepada engkau satu hadis yang mana jika engkau memeliharanya, nescaya memberi manfaat kepadamu. Dan jika engkau sia-siakannya dan tidak memeliharanya, nescaya terputuslah hujahmu di sisi Allah pada hari kiamat. Ini untuk kita lah juga. Jadi hadis ni kita dengar, kita peliharalah dia. Makna pelihara, ikutilah apa tunjuk ajar dalam hadis tu. InsyaAllah kita akan dapat manfaatnya, faedahnya, keselamatannya. Tapi kalau kita, tak payahlah, tak kisahlah, tak peduli. Nah, maka besok depan Allah, kita tidak ada alasan untuk kita berikan di hadapan Allah. Kenapa kau tidak mendengarkan nasihat hadis ini? Apa hadis ni? Maka berkata Nabi SAW, wahai Muaz, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 malaikat sebelum menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi ini punya keistimewaan malaikat ni. Allah jadikan 7 malaikat sebelum jadi langit dengan bumi. Sebelum jadi langit bumi, Allah jadikan 7 malaikat. Apa tugas 7 malaikat ni? Dia menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan menjadikan setiap satu daripada 7 petala langit malaikat penunggu pintu langit itu. Sesungguhnya Allah telah mengagungkan dengan kebesaran. Maknanya di sini 7 malaikat ini setiap satu malaikat jaga satu pintu langit. Jadi langit ada 7 lapis. Jadi setiap satu lapis ada satu malaikat. Satu malaikat, 7 pintu, 7 malaikat. Dan Allah mengagungkan malaikat ni. Kenapa mengagungkan? Maknanya membesarkan. Malaikat ni hebat, mempunyai darjat yang tinggi. Sehingga dia letakkan dia jadi sebagai security, penjaga pintu setiap lapisan langit. Apakah berlaku? Maka Nabi mengatakan, malaikat yang menjaga amalan hamba Allah Ta'ala naik daripada pagi hingga menjelang petang. Ia mempunyai cahaya seperti nur matahari hingga sampai ke langit yang pertama dengan membawa amalan itu yang telah disucikan dan diperbanyakkan. Jadi malaikat ni, kita ni ada malaikat yang namanya sebelah kanan dan sebelah kiri, Raqib dan Atid. Dia pencatat amalan. Jadi malaikat ni, ni sekarang tengah jalan tabung tuan-tuan ya. Tabung untuk menampung perbelanjaan masjid yang kita sekarang ada ini. Untuk aktiviti-aktiviti masjid. Jadi bila kita bersedekah tu, kita niatkanlah supaya dapat kita membantu aktiviti masjid dan kita pun dapat ganjaran pahalanya. Jadi malaikat yang jaga amalan kita ni, dia pun bawa naiklah satu hamba Allah ni. Dia punya amalan itu bercahaya-cahaya nur. Wah, kalau kita kata nur tu hebatlah kan. Seperti cahaya matahari pula. Ui, terang. Malaikat tu, malaikat yang jaga amalan kita bawa naik sampai langit yang pertama. Dan malaikat ni pun kata, wah baguslah amalan ni. Banyaklah amalan ni. Sampai langit yang pertama, malaikat jaga pintu langit pertama itu berkata kepada malaikat yang jaga amalan tu, pukulkan amalan tu ke muka tuannya. Akulah malaikat yang menjaga amalan mengumpat manusia. Tuhanku menyuruhku, jangan membiarkan sesiapa yang mengumpat orang melintasi untuk pergi kepada selainku. Allah, amalan begitu banyak, amalan yang bercahaya macam matahari, sembahyang qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah. Tapi sampai langit pertama saja, kena campak balik ke muka orang yang beramal. Kenapa? Sembahyang dia tak betul ke? Dia punya syarat haji tak betul ke? Semua komplit. Tapi satu perkara dosa dia buat. Mengumpat. Subhanallah tuan-tuan. Kita ibadat tapi mulut tak jaga. Mulut tak jaga. Cerita hal orang, kata hal orang. Apa jadi? Amalan kita campak balik muka kita. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu jaga-jaga tuan-tuan.
Jangan kita mengumpat. Kadang-kadang kita tak cakap Ustaz, kawan yang cakap. Kawan cakap kau bagi tahu dia, kita jangan mengumpat dosa. Kalau dia tak mau berhenti, kau angkat kaki jalan. Alamak Ustaz, nanti kita cakap macam tu, dia kata kita ni pandai-pandai pula. Okey, kalau gitu kau minta diri sudah. Minta maaf saya ada urusan. Terus angkat kaki jalan. Jangan duduk lagi kita dengar. Kenapa? Sebab kita bila mendengar orang mengumpat, sama dosa seperti orang mengumpat. Kenapa Ustaz? Saya tak cakap, dia yang cakap. Betul. Kalau kau tak dia seorang-seorang, dia nak cakap tak? Takkan dia nak cakap. Cakap tembok tu orang kata orang gila pula. Pasal kau ada kat depan dia tu lah. Dia pun masuk gear 1, gear 2, gear 3. Kau tahu dia tu, kau tahu ni. Dia ini macam ni sebenarnya. Alamak. Kerana kita dengar, ya ke? Kita tambah lagi minyak. Ya ke? Tak sangka. Nampak tuan-tuan? Itulah dosa mengumpat. Dosa orang yang mendengarkan umpatan, amalan dia campak balik ke muka dia. Dah penat-penat kita qiyamul lail, penat-penat kita baca Quran, penat-penat kita sedekah, duit kita pun habis, tapi tak ada apa-apa. Jaga tuan-tuan, jangan kita mengumpat. Jadi, malaikat yang lain pula. Wa qala wa tasadul hafazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat yang menjaga amalan hamba-hamba Allah membawa satu daripada amalan soleh seorang hamba yang disucikan oleh malaikat dan diperbanyakkannya hingga sampai pintu langit yang kedua. Bagus ni. Orang ni, hamba Allah yang lain ni, dia tak mengumpat. Lepas amalan dia tu. Sampai langit yang kedua. Malaikat yang bawa amalan dia pun kata, dia ni banyak amalan dia. Bagus amalan dia. Sampai langit pintu kedua apa dia? Kita tengok apa yang berlaku. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit yang kedua itu pun berkata kepada malaikat yang bawa amalan itu, berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya. Sesungguhnya dengan amalan itu ia bertujuan mendapatkan kemegahan dunia. Amalan ini dah bagus dah, tapi niat tak betul. Tuhanku menyuruhku jangan membiarkan amalannya melintasi di hadapanku untuk pergi selainku. Sesungguhnya dia seorang yang bermegah-megah kepada manusia di majlis-majlis mereka. Allah bagi dia kelebihan. Allah bagi dia harta. Allah bagi dia anak yang pandai-pandai. Allah bagi dia cukup apa yang dia nak. Dan dia pun orang beramal. Ibadat, taat semua buat. Tapi dia suka bermegah. Kalau dia pakai gelang tu, nanti kalau duduk tu, dia sing-sing sikit lah kain lengan dia tu. Orang nampak, dia tu gelang banyak. Dia tak cakap, tapi dia tunjuk aja. Macam tu. Anak saya, dia ada doktor belajar kat London. Siapa yang tanya? Tapi dia nak orang kata nak show off lah. Megah dia. Dengan, memang bagus, belajar doktor tak salah. Kat London pun tak salah. Tapi niat tu, jangan niat nak bermegah. Jangan niat nak menunjuk. Tapi kalau dia bersyukurlah, Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi anak aku lulus, dapat sambung belajar kat London, Alhamdulillah. Itu tak apa. Sebab dia menzahirkan syukur kepada Allah. Tapi jangan nak megah. Jadi kalau kita ada harta, ada kelebihan, kepandaian, jangan kita bermegah dengan apa yang Allah beri pada kita. Jadi orang yang ibadat ini, dengan dia punya kemegahan dia tak mengumpat, orang tak mengumpat. Tapi Allah campak balik ke muka dia kerana dia bermegah dengan amalan dia itu. Nampak tuan-tuan? Naik lagi malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga amal hamba itu. Naik dengan amalan itu, gilang gemilang bercahaya. Hasil daripada mengeluarkan sedekah, berpuasa, mengerjakan solat yang telah mengkagumkan malaikat penjaga amalan. Malaikat kata dia ni baik, bagus. Baik dia sedekah, tak tinggal sembahyang, tak tinggal. Mereka naik dengan amalan tu ke langit yang ketiga. Bagus. Dia tak mengumpat, dia tak megah dengan orang. Tapi bila sampai ke pintu langit yang ketiga, malaikat yang jaga pintu langit tu pun berkata, berhenti dan pukulkan amalan tu ke muka tuannya. Akulah malaikat takabur. Tuhanku telah menyuruhku agar jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Sesungguhnya dia telah takabur kepada manusia di dalam majlis-majlis mereka. Orang ini tak mengumpat.
orang ni tak megah-megah. Tapi takabur dia. Takabur tu apa? Sombong diri. Sombong. Ini macam na'udzubillah iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau sujud pada Nabi Adam dan dia takabur, dia daripada golongan kafir. Walaupun dia dah sembahyang pada Allah 70,000 tahun, 70,000 tahun. Semuanya dibuang oleh Allah ke muka iblis itu. Inilah pula kita ni 1000 tahun pun tak ada, 100 tahun tak ada. Jangan kita takabur. Apa tu takabur? Besar diri. Macam mana tu besar diri tu? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau sekiranya kita nampak satu ekor anjing, kita rasa kita lebih baik pada anjing tu. Itu sudah takabur. Tapi ustaz tu anjing kan? Dah tentulah dia tu najis. Kau nak masuk syurga ke anjing masuk syurga? Belum tahu lagi. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ditanya, "Hai Abu Bakar, siapa yang lebih mulia, kau atau anjing?" Abu Bakar kata, "Kalau anjing masuk syurga, aku masuk neraka, anjing lebih mulia pada aku." Kalau kita straight saya kita jawab, akulah lebih baik. Kenapa lah? Itu kita. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata tidak. Kalau anjing masuk syurga, adakah anjing masuk syurga? Ada. Anjing mana tuan-tuan? Anjing Ashabul Kahfi. Ada 7 haiwan yang masuk syurga. Antaranya anjing Ashabul Kahfi. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Kahfi, ada ceritanya. Juz yang ke-15. Kalau anjing masuk syurga, kita masuk neraka, anjing lebih baik pada kita. Syekh Bahauddin Naqsyabandi yang mengasaskan tariqah Naqsyabandiyah, wali Allah, Sultan Aulia, dia jalan dengan murid-muridnya. Bila lalu satu ekor anjing, dia stop. Bagi anjing itu jalan. Murid kata, Tuan Guru, ini anjing. Kata Tuan Gurunya, belum tahu lagi siapa lebih mulia. Mungkin anjing ini lebih mulia pada aku. Allah tuan-tuan, ini sifat takabur bahaya. Amalan kita semua dicampak balik ke muka kita. Ustaz, saya tak mengumpat, saya tak megah-megah. Ya betul, tapi kau takabur. Kau rasa kau lebih baik pada seekor anjing. Itu dengan anjing. Begitu pula dengan kita manusia. Kita sesama manusia. Ini orang kafir ni, masuk neraka ni. Kita rasa kita lebih baik pada orang kafir tu. Nanti dulu. Engkau tahu ke dia masuk neraka? Kalau dia mengucap sebelum dia mati, dia masuk Islam. Macam mana? Orang kafir kalau dia masuk Islam, semua dosa dia diampunkan Allah. Lepas masuk Islam, terus dia mati pula. Terus syurga. Nampak? Kita belum tahu lagi. Mati Islam, mati kafir, belum tahu lagi. Sebab tu di sini jangan kita pandang, habis ustaz dia kafir. Yelah dia kafir, tapi kita tak tahu mungkin satu hari Allah bagi dia taufik hidayat. Tengok Sayyidina Umar radhiyallahu an. Dia datang dengan pedang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah bagi dia hidayat. Terus masuk Islam. Apa jadi? Jadi khalifah Islam yang kedua. Sampai Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar orangnya. Macam tu sekali hebat imannya Sayyidina Umar. Padahal dialah orang yang bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah nak bagi hidayat tuan-tuan. Sekelip mata boleh berubah. Itu semua kuasa Allah. Sebab tu kita jangan pandang hina. Dia tu kafir ni semua masuk neraka. Jangan. Kita doakan ya Allah bagi hidayat orang kafir ni, mudah-mudahan dia memeluk agama Islam. Itu yang baiknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila berdakwah pada orang-orang kafir Mekah. Nabi kata, ni orang kafir semua kau masuk neraka. Siapa nak masuk Islam macam tu? Nabi doakan mereka mendapat hidayat. Nabi pelawa mereka masuklah Islam. Ajarkan mereka agama. Itu cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi jangan kita takabur. Begitu pula kita dengan kawan-kawan kita sesama Islam. Kita tengok diorang ni semua muka tak sembahyang tahajud pun. Aku tengok qiyamul lail tahu tadi. Kita rasa kita lebih baik pada diorang. Diorang ni semua bakhil kedekut. Kalau sedekah keluar $1 menggigil. Aku $100 masuk tabung. Rasa diri kita lebih baik pada orang. Walaupun kita rasa lebih baik daripada orang, walaupun betul sekalipun. Itulah takabur. Apa kata iblis bila Allah suruh dia sujud pada Nabi Adam, dia tak mau sujud. Dia kata, ana khairum minhu. Aku lebih baik pada si Adam tu. Nampak? Kenapa? Nabi Adam tak pernah sujud pada Allah. Baru jadi pada tanah, bila nak sujud. Belum sempat sujud pun. Iblis dah sujud 70,000 tahun. Betul lah dia lebih baik. Tapi kerana dia takabur, dia rasa dia lebih baik.
Dia tak mau sujud pada Adam. Itu Allah campak dia buang dari syurga. Itulah dia tuan-tuan. Jadi bila kita dengan sesiapa pun, jangan kita rasa megah dengan diri kita. Kita sentiasa diri kita banyak dosa. Macam kita doa tadi. Kita ni zahir saja orang tengok baik. Tapi hati kita penuh dengan dosa. Ya Allah, malunya aku pada Engkau ya Allah. Ini perasaan kita rendah diri, tawaduk. Dan demikianlah dia tuan-tuan. Malaikat hafazah naik lagi dengan amalan hamba-hamba Allah yang lain. Membawa amalan hamba Allah tu dan amalan berseri-seri seperti bintang-bintang besar di langit, diiringi gema biji tasbih, subhanallah, 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 dengan solat, dengan haji, dengan umrah, sehingga sampailah ke langit yang keempat. Masya Allah, bagus orang ni. Dia tidak ada mengumpat orang, tak ada megah-megah dan tak ada takabur. Lepas langit 1, 2, 3 sampai langit keempat, apa jadi? Lalu malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit keempat pun berkata pada malaikat yang bawa amalan itu. Apa dia kata? Berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya, ke perutnya dan belakang badannya. Akulah malaikat ujub. Tuhanku telah menyuruhku agar jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Apabila ia telah beramal, terdapat ujub di dalam amalannya. Apa tu ujub ni? Ujub ni kalau segi bahasa, hairan. Hairan tu macam mana? Hairan. Aku ni kalau tidur tak boleh mesti nak bangun malam. Siapa yang tanya? Tapi dia rasa diri dia, heran dia. Orang lain susah nak bangun. Aku senanglah, pukul 3 mesti nak bangun. Nampak? Dia rasa diri dia tu, aku ni kalau Senin Khamis tak boleh lah, mesti nak puasa. Baguslah puasa. Tapi dia rasa heran, dia boleh buat, orang lain tak boleh buat. Kenapa orang susah nak puasa sunat Senin Khamis? Aku tak pernah tinggal pun puasa sunat Senin Khamis. Dia rasa ujub diri dia, heran diri dia. Dia boleh buat, orang yang tak boleh buat. Begitu juga orang yang pandai. Dia buat projek, buat bisnes. Wah, maju, berjaya. Dia pun heran. Dia orang semua tak pandai lah. Aku ni, dia projek aku betul-betul aku dah plan tau. Tengok, dah berjaya. Dia orang tak macam aku. Nampak? Jadi ini merasa ujub, merasa kelebihan diri kita. Dia punya amalan semua habis dicampak balik ke muka dia. Dipukul di belakang dia. Dipukul ke muka dia. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada sifat mengumpat, sifat bermegah dan sifat takabur, daripada sifat ujub. Ya Allah, jadikanlah amalan kami ikhlas menjadi keridhaan-Mu ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian naik lagi malaikat yang bawa amalan hamba Allah. Malaikat ni bawa amalan tu hinggalah tiba ke langit yang kelima. Maknanya apa? Wah, dah baguslah ya. Dia bawa amalan tu seperti mengarak mempelai menuju kepada suaminya. Macam pengantin. Amalan tu dibawa, di escort. Bercahaya amalan tu. Kemudian lepas langit pertama, tak ada mengumpat. Langit kedua, tak ada megah. Langit ketiga, tak ada takbur. Langit yang keempat, tidak ada ujub. Tapi bila sampai langit yang kelima, malaikat yang jaga pintu langit kelima pun kata, berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya dan pikulkannya ke atas bahunya. Akulah malaikat hasad dengki manusia. Hasad dengki kepada manusia yang belajar ilmu dan beramal seperti amalannya. Jadi bukan pasal dia buat dosa, bukan amalan dia tu tak cukup syarat, semua komplit. Tapi dia hasad dengki. Hasad dengki macam mana? Dia tengok orang belajar, alah ini semua tunjuk-tunjuklah. Orang buat baik, alah dia ni nak tunjuk dia baiklah. Tengok hasad dia tu. Dia tak boleh tengok orang lebih. Kalau orang lebih pada dia, dia rasa dia ni lain niat dia tu. Umpama kalau kita sekarang ni Allah SWT bagi kita rezeki. Kita ada kereta. Kawan kita pula bawa Mercedes. Mercedes? Alah itu bukan dia punya, tauke dia punya. Siapa tahu kalau dia punya, tak apalah. Orang Islam kaya, apa salahnya? Orang Islam kaya, dia keluar sedekah. Tapi kita tak boleh tengok orang lebih daripada kita. Kalau kita tengok orang lebih daripada kita, dia duit banyak.
Jangan-jangan dia simpan toyol tak. Kau ni ada saja tak baik niat pada orang. Yalah, mana dia dapat duit banyak-banyak tu? Ya, dia bisnes, dia kerja. Nampak tuan-tuan. Jadi hasad dengki ni bahaya tuan-tuan. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Maupun urusan agama, orang kuat ibadat, orang belajar ilmu. Maupun urusan dunia, kekayaan, wang ringgit, harta benda. Jangan kita hasad dengki. Kalau kita nampak orang Islam lebih pada kita, kaya pada kita, lebih bagus pada kita, kita pun kata syukur, Alhamdulillah, Allah bagi rezeki pada saudara kita. Itu bahagian dia. Itu Allah Ta'ala dah takdirkan untuk dia. Itu bahagian dia, tak apalah. Bang, tengok dia tu dah tukar rumah kondo. Kita ni rumah 2 bilik lagi. Tak tukar-tukar. Biarkanlah. Dia ada rezeki, dia tukar rumah kondo. Kita macam ni susah, kita ni rumah 2 bilik. Apa nak buat? Yang kau pergi susah hati kenapa? Sebab tu dalam pepatah bahasa Arab kata, Al-hasud la yasud. Orang yang hasad dengki ni, dia tak akan senang. Hidup dia tak akan senang. Kenapa tak senang? Dia tengok orang ni lebih, geramnya dia tu lebih daripada aku. Dia tengok orang ni gelang sampai kat siku. Geramnya, gelang dia banyak. Kenapa kau ni? Jadi itulah orang yang hasad dengki, tak akan hati dia senang. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat hasad dengki. Setiap orang yang mengambil kelebihan daripada ibadat, dia hasad dan didengkinya. Serta menyuruhku supaya jangan membiarkan amalan melintasiku. Kemudian malaikat lain pula bawa lagi amalan hamba Allah ini. Hamba Allah yang amalan ini beserta dengan amalan yang terdiri pada solat, zakat, haji, umrah. Naik menuju langit ke-6. Wah, bagus ni. Tak ada megah, tak ada takbur, tak ada ujub, tak ada hasad dengki. Sampai langit ke-6. Lalu malaikat yang diwakilkan jaga pintu langit ke-6 pun berkata pada malaikat yang membawa amalan hamba Allah itu. Berhenti dan pukulkan amalan itu ke muka tuannya. Sesungguhnya, ia sama sekali tidak mengasihi manusia yang ditimpa balak atau mudarat. Bahkan dia lebih suka melihat demikian. Akulah malaikat kasihkan manusia. Tuhanku telah menyuruhku supaya jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Nampak tuan-tuan? Bukan semayang tak betul. Bukan haji tak betul. Semua komplit. Tak ada hasad dengki, tak ada megah, tak ada takbur. Tapi tak ada apa dia tuan-tuan? Tak ada sifat kasih sayang, belas kasihan kepada sesama insan. Dia ni kalau tengok orang susah, dia ketawakan. Satu pakcik tua jalan kat tepi jalan, kemudian terpijak kulit pisang, jatuh. Apa dia kata? Astaghfirullah. Pergilah tolong pakcik tu jatuh, kau ketawakan dia. Tak ada hati perut ke kau ni? Tapi ustaz, dia kuat ibadat ustaz. Apa kuat ibadat? Amalan dia semua campak balik ke muka dia. Na'udzubillah min zalik. Tengok macam hari ini, kita kalau jalan kat highway, kemudian ada satu aksiden. Tengok siapa kena? Orang kafir, biar dia mampus lah. Astaghfirullah. Habis orang kafir itu bukan orang Islam ke? Maaf, orang kafir itu bukan manusia ke? Dia pun manusia, Bani Adam, anak cucu Adam juga. Apa salah kita turun beri pertolongan pada dia? Satu masa Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat. Lalu satu jenazah Yahudi. Jenazah Yahudi lalu, kemudian Nabi pun berdiri. Kemudian sahabat kata, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi. Nabi kata, apakah bukan dia anak Adam? Masya Allah, Nabi tahu ini Yahudi. Tapi sebagai penghormatan kemanusiaan, dia anak Adam, anak cucu Adam. Kita bangun beri penghormatan. Kita, itu orang kafir biar dia mampus. Tak boleh. Kita beri pertolongan. Kalau mampu beri pertolongan. Tapi jangan kita mengata. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini amat menyedihkan. Kenapa? Apa yang dah berlaku sekarang kat dunia Islam kita hari ini? Orang Islam bunuh orang Islam. Dia pergi bunuh kat mana? Orang kat pasar, dia letakkan bom. Orang kat hospital, tengok macam semalam berita pula. Yang terkini, dia bom bukan dekat dalam hospital. Di Afghanistan, di Pakistan. Dah lah orang tu sakit kat hospital. Kau pergi bom buat apa? Kau bom ke polis ke askar tu boleh faham juga. Ini pergi hospital bom. Orang dah tentu-tentu tengah sakit. Terus meninggal. 70 orang mati. 70 orang mati. La ilaha illallah. Mana otak mereka pun tak tahu. Na'udzubillah. Mungkin dah gila diorang ni. Dah gila. Tak tahulah nak bunuh siapa.
bunuh pula orang Islam. Dah bunuh orang Islam, nak bunuh kat mana? Pergi ke hospital pula. La ilaha illallah. Jadi inilah dia tuan-tuan. Sedih sungguh. Hari ini manusia dah tak ada sifat kemanusiaan. Jangan cakap sifat manusia lah. Maaf, jangan cakap sifat Islam. Sifat kemanusiaan pun tak ada. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar pada kita untuk memberi pertolongan walaupun kepada anjing pun. Tengok dalam kisah Bani Israel, satu perempuan pelacur yang di mana dia dalam perjalanan pulang, kehausan dia, ambil air pada pergi nak minum, kemudian tengok ada anjing. Kesian anjing ni, dia pun haus macam aku. Bagi anjing itu minum. Dengan perbuatan kesian pada anjing, Allah bagi dia taufik hidayat dan terima taubat dia, masuk syurga. Nampak? Itu anjing. Ini kita manusia, tak ada belas kasihan pula kepada saudara Islam pula. Ya Allah. Habis dia kata apa? Ini Islam. Islam apa? Tak ada kena-mengena dengan Islam pun. Ini bukan Islam. Tak ada sama sekali Islam. Ini adalah perbuatan, bukan kata perbuatan orang kafir. Perbuatan tak ada peri kemanusiaan. Haiwan pun dia tak bunuh anak bini dia. Ini kan pula dia bunuh saudara-saudara dia. Jadi itulah dia tuan-tuan. Apa nak buat? Ini fitnah akhir zaman. Tengok dia nak bom Singapura pula. Daripada Batam nak hantam roket. Kenapa yang dia dapat? Dia dapat apa? Dapat nama. Kita dapat bom Singapura. Inilah dia manusia dah tak tahu. Fikiran dah. Orang kata mental dah rosak dah. Tapi kita doa, ya Allah, selamatkanlah negara kami daripada segala ancaman keganasan, ya Allah. Mereka yang berniat jahat kepada negara kami, ya Allah, berikan mereka taufik dan hidayah dan keinsafan. Kalau mereka teruskan dengan niat jahat mereka, kembalikanlah niat jahat mereka atas diri mereka sendiri, ya Allah. Selamatkanlah negara kami, semua negara-negara Islam, ya Allah. Kembalikanlah umat Islam dalam aman dan sentosa, jauh daripada sekalian fitnah yang sedang berlaku pada hari ini. Dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi malaikat yang menjaga amalan manusia ini, dia bawa lagi amalan hamba Allah yang lain pula. Apa dia? Iaitu membawa amalan yang berserta dengan amalan itu terdiri pada puasa, salat, nafkah, haji, jihad fisabilillah, warak, naik menuju ke langit yang ketujuh. Ni bagus ni. Semua lepas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan suara yang gemuruh dan bercahaya-cahaya seperti cahaya matahari. Diiringi oleh 3,000 malaikat. Masya Allah. 3,000 malaikat iring. Kenapa? Pahala orang ni hebatlah. Luar biasa. Lepas semua langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu malaikat yang diwakilkan menjaga pintu langit yang ketujuh pun berkata pada malaikat yang bawa amalan itu, berhenti. Pukulkan amalan itu ke muka dan seluruh anggota tubuh badan tuannya. Dan kuncikan hatinya dengan amalan itu. Apa hal ni? Jawapannya, sesungguhnya aku disuruh menabiri dari Tuhanku setiap amalan yang tidak bertujuan mendapatkan keridhaan Tuhanku. Sesungguhnya dengan amalan itu orang tersebut bertujuan selain daripada Allah. Sesungguhnya dia mahukan dipandang tinggi di kalangan para fuqaha, disebut-sebut di kalangan para ulama dan menjadi terkenal di negeri-negeri. Tuhanku telah menyuruhku supaya jangan membiarkan amalannya melintasiku untuk pergi kepada selainku. Setiap amalan yang tidak ikhlas semata-mata karena Allah adalah riya, dan Allah Ta'ala tidak menerima amalan orang yang riya. Na'udzubillah min zalik. Nampak tuan-tuan? Apakah dia salah dia? Dia niat bukan kerana Allah. Dia sembahyang, bagus. Dia belajar, alim, jadi pandai. Tetapi bukan kerana Allah. Kenapa? Kerana supaya orang kenal dia orang alim. Dia supaya orang kenal dia tu ahli ibadat. Supaya orang kenal dia tu orang mati syahid. Di yaumul akhirat akan dia datangkan 3 jenis golongan di hadapan mahkamah Allah. Satu golongan orang yang mati syahid, satu golongan orang alim ulama, dan satu golongan orang yang bersedekah. Kemudian Allah tanya pada orang mati syahid, apakah yang kau telah gunakan dengan kekuatan yang aku beri pada engkau? Dia berkata, ya Allah, aku telah berjuang di jalan kau, ya Allah, kerana engkau, ya Allah. Maka Allah kata, kau bohong, kau buat tu semua supaya orang panggil kau syahid.
supaya orang panggil kau berani, supaya orang panggil kau pahlawan. Dan kau sudah dapat semua pujian tu di dunia. Tak ada lagi di akhirat. Malaikat tarik orang ini, campak dalam neraka. Ditarik dengan muka dia tersungkur di bumi. Dicampak dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Dan golongan kedua, golongan orang-orang alim. Allah Ta'ala tanya, hai orang alim, apakah yang telah kau buat dengan ilmu yang aku beri pada engkau? Ya Allah, aku ajarkan ilmu kepada orang ramai, ya Allah, kerana mencari keredaanmu, ya Allah. Allah Ta'ala kata, kau bohong. Kau buat itu supaya orang panggil kau orang alim, supaya orang panggil kau orang pandai, supaya orang panggil kau orang yang hebat. Maka kau sudah dapat pujian itu semua di dunia. Tak ada lagi untuk kau di akhirat. Wahai malaikat, tarik orang ini, campak ke dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita pun kalau nak hantar anak kita belajar, nak hantar belajar kat mana-mana pun, belajar agama, jangan kita bagi dia salah niat. Engkau belajar pandai-pandai tahu, nanti kau jadi pensyarah, nanti kau jadi orang alim, jadi mufti, jadi ustaz. Ustaz nanti orang kenal, ni anak bapak ni, pandai anak bapak kau ni. Jangan, itu sudah kita letakkan niat yang salah. Kita kena ajarkan apa anak kita, kau belajar kerana Allah. Jangan niat apa-apa. Kalau kau niat yang lain pada Allah, engkau punya susah payah belajar, semua Allah Ta'ala tak terima. Sia-sia saja bapak keluar duit untuk engkau. Nampak? Kita kena ingatkan dia macam tu. Jangan kita letakkan perasaan untuk nak dapat kemegahan, nama, kedudukan. Jangan sama sekali. Itu kemudian hari Allah nak meletakkan dia tempat darjat tinggi, tak apalah. Macam imam-imam kita, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, rahimahumullah. Walaupun dia belajar kerana Allah, tapi akhirnya Allah angkat darjat dia. Sampai hari ini orang dah sebut-sebut namanya. Itu Allah punya urusan. Tapi bukan niat dia untuk nak bermegah-megah. Dan demikian pula orang yang ketiga. Orang yang banyak bersedekah. Orang banyak bersedekah ni Allah Ta'ala tanya, hai hamba Allah, aku beri kau harta. Apa yang kau buat? Oh ya Allah, aku sedekah kerana engkau ya Allah, mencari keredaanmu. Maka Allah kata, bohong. Kau buat tu semua supaya orang panggil kau dermawan, orang panggil kau murah hati, orang panggil kau orang yang banyak membuat sedekah. Semua sudah kau dapat di dunia, tak ada lagi ke akhirat. Hai malaikat, tarik orang ni, campak dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Kenapa tuan-tuan? Niat itu lain daripada Allah. Jadi kita pun macam tu, kita semayang qiyamul lail, kita baca Quran, kita sedekah lillahi ta'ala. Tapi kadang-kadang memang kita nak melepaskan daripada riak ni susah. Kenapa susah? Sebab kita ada musuh. Siapa musuh kita? Syaitan. Syaitan ni seberapa boleh, dia tak mau ibadat kita tu menjadi ibadat yang kabul di sisi Allah. Dia nak rosakkan ibadat kita. Dia bagi kita tidur, nyenyak, jangan bangun. Kita bangun juga. Dia bagi kita malas nak pergi masjid, kita pergi masjid juga. Dia bagi kita mengantuk nak sembahyang qiyamul lail, tapi kita segar juga. Tapi apa dia buat? Dia letak dalam hati kita. Orang semua tengok kau tau. Orang semua tahu kau ni ahli ibadat. Orang semua tahu kau ni qiyamul lail. Kita pun rasa syok. Bila kita balik rumah, adik-beradik kita semua tengok. Adik-beradik aku semua tahu aku qiyamul lail tadi. Nampak perasaan kita tu. Ini sudah riak, ini sudah ujub, ini sudah kita bermegah dengan amalan kita. Habis ustaz macam mana ustaz? Kadang di tengah-tengah semayang, setan datang. Orang tengok engkau lah. Dia pun betulkan semayang dia. Tadi semayang kelang kabut. Tapi bila orang datang, slow motion sikit pelan-pelan. Kenapa slow motion? Nanti orang tengok aku semayang lah. Nanti orang kata semayang kelang kabut pula. Nanti orang kata apa dia ni? Belajar agama tapi semayang macam ni. Jadi kita slow motion. Oh, depan Allah kau kelang kabut. Tapi depan orang kau slow motion. Jadi niat siapa ni? Semayang kau ni? Semayang untuk orang ke semayang untuk Allah? Nampak tuan-tuan? Tapi kadang-kadang bukan kita ada niat untuk sesiapa pun. Kadang benda tu mendatang. Kau riak, kau tunjuk-tunjuk orang. Jawapan saya, itulah bisikan syaitan. Habis apa kita nak buat? Ustaz, nanti kalau saya semayang nanti saya riak. Semayang juga. Sebab apa? Setan kau boleh jangan kita semayang. Setan kau boleh jangan kau ibadat. Setan kau boleh jangan kau buat yang sunat-sunat. Buat wajib sudah. Tapi kita nak buat pasal memang kita biasa buat. Sebab sunat qabliyah, ba'diyah, baca Quran memang kita selalu buat. Jadi kita buat juga. Habis datang perasaan ni macam mana? Kita jangan layan dia. Jangan layan.
perasaan tu kata, engkau ni pandai lah, orang semua tengok kau. Tak apalah, ya Allah, aku memang riak. Mengaku sudah kita riak. Ya Allah, aku memang menunjuk-nunjuk, ya Allah. Aku memang tak guna, ya Allah. Sembahyang aku pun tak ada harga, tak ada nilai. Sebab itulah doa tadi kita doa. Ya Allah, ibadat aku tak ada nilai dan harga di hadapanmu, ya Allah. Walau seberat debu pun tak ada, ya Allah. Ibadat aku semua penuh dengan riak, ujub dan semua. Habis apa kita nak buat? Minta ampun. Itu saja. Kalau kita duk lawan, tak, aku bukan riak, aku bukan nak tunjuk orang, aku kerana Allah. Jadi kita yang fokus kita, sudah lari. Setan yang pandai tau. Jadi kita duk bergaduh dengan dia. Duk bergaduh. Aku bukan riak, aku bukan ujub. Kau riak, kau tujuh. Aku tak riak, aku buat kerana Allah. Jadi kita punya tujuan kerana Allah. Lillahi ta'ala dah hilang. Khusyuk kita dah hilang. Nampak? Jadi jangan kita layan. Kalau rasa perasaan hati kita memang riak. Ya Allah, ampunkanlah. Aku ni riak, ya Allah. Sudah itu saja. Mengadu pada Allah, menangis. Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala. Seorang wali Allah. Dia tengah tawaf. Wali Allah. Dia tengah tawaf keliling Kaabah, satu orang perempuan panggil, wahai orang yang riak. Panggil dia, wahai orang yang riak. Dia pun datang pada perempuan tu, makcik, apa makcik cakap saya? Aku panggil kau wahai orang yang riak. Terima kasihlah makcik mengingatkan nama saya yang asli. Alamak, bukan dia marah. Itu betul lah, aku memang orang yang riak. Macam tu. Orang kalau kita, orang panggil kita riak, kau ni, cakap aku riak pula, aku buat kerana Allah tau. Bergaduh kita. Jangan. Memang betul aku ni riak. Memang betul aku ni takabur. Minta ampun pada Allah. Itulah sebenarnya kita, tuan-tuan. Kelemahan diri kita banyak sekali. Kita mengaku sudah kepada Allah. Bukan kita nak cakap pada orang, aku riak, aku takut. Tidak. Tapi kita mengadu pada Allah. Ya Allah, amalan kami ni semua penuh dengan riak, ujub dan semua. Ya Allah, kami tahu amalan kami tak ada nilai dan harga di hadapanmu, ya Allah. Kami tahu bahawa amalan kami tak ada seberat debu pun, ya Allah. Tapi kami tahu kalau Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Tak ada tempat nak kami bermohon melainkan hanya pada Engkau saja, ya Rahman. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Kita mintalah pada Allah Ta'ala. Tetapi ada doa untuk kita melepaskan diri kita daripada perasaan riak. Iaitu doa ini yang di mana telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya tuan-tuan dan puan-puan iaitu di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, panjanglah hadis yang saya sebut ni. Kalau nak saya habiskan mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun nak balik mengantuk kan. Jadi saya pendekkan iaitu kita mengamalkan doa yang untuk melepaskan kita daripada riak. Apa dia doa itu? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari aku berlaku syirik kepadamu. Syirik tu mana kita riak lah. Kerana riak tu syirik kecil, syirik tersembunyi. Sesuatu yang aku tahu dan aku mohon pengampunanmu daripada yang aku tidak tahu. Mungkin ada yang kita tahu, kita telah riak. Ada mungkin kita tidak tahu, kita minta ampun pada Allah. Jadi itulah dia doa ni, doa minta lindung daripada riak. Kita amalkan, ya. Kalau tak tahu bahasa Arab, kita dengan bahasa Melayu saja seperti doa-doa kita tadi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, di waktu sakratul maut kita, siapakah yang kita nak supaya berada di samping kita? Isteri kita? Suami kita? Ibu ayah kita? Kalau ada orang kata, Ustaz, kalau isteri saya di sebelah saya waktu sakratul maut, itu dah bagus satu. Kalau ada anak-anak saya di sebelah saya waktu sakratul maut, itu dah bagus tu. Tapi ada lagi yang special. Siapa dia? Bagaimana kalau kita kata Rasulullah SAW berada di samping kita di waktu sakratul maut? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak, tuan-tuan? Nak ke tak nak? Naklah. Kalau Rasulullah ada di samping aku waktu sakratul maut, wah, itu lagi best tu. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita dapat supaya Rasulullah hadir di samping kita waktu sakratul maut itu, ada amalan dia, tuan-tuan. Amalan dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia ada dalam buku resepi doa mustajab dan zikir.
buku doa mustajab zikir. Macam mana tu? Nampak tuan-tuan? Jadi doa dan zikir ini tuan-tuan, dia bukan resepi makan saja. Tapi dia adalah resepi untuk supaya kita dapat berdoa dengan doa-doa yang sangat mustajab. Jadi doa ini tuan-tuan dan puan-puan, ada dalam buku ini di muka surat yang ke-25. Jadi doa-doa, buku ni ada beberapa doa yang disusunkan oleh ustaz-ustaz yang mengajar kat Masjid Mujahidin ni. Antaranya ialah yang saya sendiri dengan izin Allah, saya pun ada buat sumbangan sedikit. Jadi doa ini tuan-tuan boleh dapatkan. Siapa yang baca selawat ini kalau saya tunjukkan kat skrin ni, jadi ada 3 selawat. Selawat yang pertama, Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qalas hilati adrikni. Selawat dan salam atasmu wahai Rasulullah penghuluku, telah terputuslah usahaku, bantulah aku. Dibaca setiap hari 116 kali. Dan demikian pula selawat yang keduanya, Assalamu alaika ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Mudah saja dibaca 116 kali. Dan begitu selawat yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibaca 116 kali. Siapa yang amalkan selawat ini, 3 selawat ini 116 kali, 116 kali, 116 kali every day, tak kira lah pagi, petang atau malam, insya-Allah di waktu saat ambang sakratul maut Rasulullah SAW hadir sama-sama kita. Masya-Allah, kalau Rasulullah hadir, setan pun lari lintang pukang tuan-tuan. Tak payah nak bimbang lagi. Dan Nabi yang datang. Alhamdulillah, itulah dia tuan-tuan. Jadi sesiapa yang dapatkan doa ini tuan-tuan, tuan-tuan dapatkanlah buku ini. Buku dia nama Resepi Doa Mustajab dan Zikir Harian. Tapi buku ini tuan-tuan dia tak jual. Tak jual, macam mana nak dapat? Buku ini free of charge. Hadiah percuma. Hadiah percuma, baguslah tuan-tuan. Tapi hadiah percuma untuk siapa? Untuk mereka yang menyokong projek tampung Masjid Mujahidin. Buka RGB, jadi promosi projek tampung Masjid Mujahidin. Apa Masjid tampung pula ni? Tampung ni tuan-tuan, mana menampung lah. Jadi kalau sekiranya Masjid Mujahidin sepanjang 1 tahun, dia perlukan 300,000 untuk nak belanja aktiviti, api, air, pekerja, staf, kindergarten, ustaz-ustaz mengajar. Jadi tuan-tuan menampung dengan derma tuan-tuan itu. Maka tuan-tuan akan dapat buku ini pula. Dan kalau sekiranya untuk 3 tahun, hampir 1 juta. Jadi Masjid Mujahidin dia mengorak langkah untuk mengumpulkan dana untuk menampung sekalian aktiviti masjid untuk selama 3 tahun. Jadi dia punya projek dia tu diharapkan matlamatnya dapat kumpulkan 1 juta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, bila kita berderma ni, kita berderma paling kurang kalau kita derma $50, kita dapat 1 buku ni. Kalau kita derma $50. Kalau tuan-tuan menderma $100, boleh dapat 2 buku. Tuan-tuan pun ambil 1 buku untuk isteri, 1 buku untuk tuan-tuan. Tuan-tuan pula derma $250, dapat 5 buku pula. Bagi pada mak, bagi pada kawan. Kau amalkan ni, bagus ni. Macam-macam doa lagi ada dalam buku ni tuan-tuan. Alhamdulillah ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang nak berderma, jangan kerana nak buku, tapi kerana nak derma untuk masjid, dapat pahala dia. Bila besok ke akhirat, dia tengok buku amalan dia, banyaknya pahala aku ni, padahal aku tak buat macam ni. Tapi dengan kita derma tu, masjid dapat adakan program, dapat ada qiyamul lail macam kita buat tadi, dapat baca maulid, dapat orang datang belajar agama. Semua tu pahala masuk dalam buku kita kerana kita adalah salah satu daripada penyebab menyokong projek tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, insya-Allah lepas daripada majlis kuliah kita subuh ni, tuan-tuan boleh pergi ke meja belakang, ada siap buku-buku ni untuk dihadiahkan tuan-tuan. Yang paling kurang orang yang derma $50 untuk projek tampung akan dapatkan hadiah buku ini tuan-tuan, insya-Allah. Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak panjangkan bicara ya. Jam sudah menunjukkan pukul 7. Mungkin tuan-tuan pun sudah mengantuk, sudah penat semayang malam 3 jam tadi. Saya minta maaf banyak-banyaklah dalam penyampaian saya. Mungkin ada tersilap kata,
terkasar bahasa, tersinggung perasaan, saya dengan 10 jari menyusun ucapkan maafkan kami. Tuan-tuan maafkan ke tidak? Tak dengarlah, maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Ini macam paksa je. Tapi tak apalah. Ini pun kita masih lagi ada serpih-serpihan bulan Syawal. Selamat Hari Raya. Saya pun minta maaf banyak-banyak. Mungkin salah silapnya tak sengaja. Baiklah tuan-tuan, marilah sama-sama kita baca istighfar. Mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika,
Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad. Baik. Okey, insya-Allah. Apa tu? Ya Allah Akbar.